Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada petang ni untuk tajuk yang seterusnya dalam pelajaran sirah iaitu Perang Uhud. Minggu lepas kita dah belajar tentang Perang Badar. Baik, berapa jumlah tentera Islam dalam Perang Badar? Seramai 313 orang. Tentera kafir Quraisy 1000 orang. Di mana berlaku Perang Badar? Di tempat yang bernama Badar dan kemenangan kepada orang-orang Islam, tentera Islam. Baik, kesinambungan daripada Perang Badar ini tercetusnya Perang Uhud. Kita tengok sebab berlakunya Perang Uhud, iaitu kekalahan tentera musyrikin Mekah dalam Perang Badar amat memalukan dan mereka ingin membalas dendam. Ini yang berlaku kepada tentera musyrikin. Bila dia orang berasa malu dan ingin membalas dendam, dengan itu maka berlakunya Perang Uhud. Perang Uhud ini berlaku pada hari Sabtu 17 Syawal tahun ketiga Hijrah bersamaan 625 Masihi. Ingat tarikh berlakunya perang Uhud iaitu 17 Syawal. Kalau perang Badar dalam bulan puasa, ingat balik. Itu semua nota-nota tu kena ingat. Baik, kita sambung terus. Perang Uhud berlaku pada hari Sabtu 17 Syawal tahun ketiga Hijrah. Baik, Perang Uhud berlaku di Bukit Uhud. Baik, seterusnya. Baginda ni Nabi Muhammad SAW membentuk satu pasukan tentera seramai 1000 orang. Nabi membentuk tenteranya seramai 1000 orang. Baik, 400 orang tentera memakai baju besi, 50 orang pasukan pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Ini dalam 1000 orang lah ni, 400 yang memakai baju besi, 50 pasukan pemanah. Baik, 300 orang munafik berpatah balik diketuai oleh Abdullah Ubay bin Salul. 300 orang ni berpatah balik. Inilah yang dikenali sebagai orang munafik. Sebab apa dia berpatah balik ni? Sebab mereka menyangka peperangan tidak berlaku dan takut pada kekalahan. Peperangan, perkataan di sini ni, ain ni sebenarnya nga ni, peperangan bukan ain. Nanti awak tambah titik ya pada perkataan peperangan ni. Berlaku peperangan, alasan mereka yang berpatah balik ni sebab mereka menyangka peperangan tidak berlaku dan takut pada kekalahan. Ini sifat orang munafik. Itu yang dipanggil orang munafik. Agama Islam tapi dia berpatah balik, dia tak jujur dengan Nabi. Baik, kemudian tinggal baki berapa? 700 tentera Islam tetap meneruskan perjalanan dan terus berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Daripada jumlah asal 1000 tadi, 300 berpatah balik, bakinya 700. Tapi kalau ditanya soalan, berapakah tentera Islam? Awak mesti tulis 1000 orang. Jangan tulis 700. Tulis 1000 orang. Baik, yang seterusnya. Tentera kafir Quraisy pula, tentera musyrikin pula. Seramai 3000 orang tentera musyrikin diketuai oleh Abu Sufyan. 3 kali ganda. Tentera Islam 1000 orang, tentera musyrikin ataupun tentera kafir Quraisy 3000 orang. Baik. Bersama mereka, bersama dengan 3000 tentera musyrikin tadi, 3000 ekor unta membawa bekalan makanan. Baik, daripada 3000 orang tadi, 200 tentera berkuda dan 700 tentera berbaju besi. Yang memakai baju besi lah. Daripada 3000 orang tadi, 200 dibahagikan untuk membawa kuda, berkuda, ya, dan 700 untuk memakai baju besi. Baik, dan sekumpulan wanita yang menyanyikan lagu-lagu semangat. Dalam 300 tadi ada sekumpulan wanita. Apa tugas mereka? Menyanyikan lagu-lagu semangat bagi tentera musyrikin tadi. Baik, ingat tentera musyrikin 3000 orang. Baik, seterusnya Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang tentera pemanah supaya berkubu di sebuah bukit kecil dan baginda berpesan agar tidak meninggalkan
Ustazah tekankan perkataan tidak meninggalkan tempat mereka sama ada menang ataupun kalah. Ini pesanan Rasulullah. Baik, kita tengok apa yang terjadi. Permulaan tentera Islam berjaya menyerang dan merempuh masuk ke dalam barisan musuh. Dalam peperangan Uhud ni, tentera Islam dah menang dah. Sehingga keadaan mereka kucak-kacir. Nampak? Tentera Islam berjaya menyerang dan merempuh masuk ke dalam barisan musuh sehingga keadaan mereka kucak-kacir. Dah menang, dah nampak dah menang. Tetapi kemenangan tentera Islam tidak kekal lama disebabkan tentera pemanah turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Dia orang langgar arahan Nabi tadi. Nabi pesan apa? Jangan meninggalkan tempat mereka. Tapi dia orang tamak harta rampasan, dia orang tinggalkan juga. Akibatnya, panglima tentera musyrikin iaitu Khalid bin Al-Walid dan Abu Sufyan segera menyerang tentera Islam. Bila dah tengok tentera Islam ni sibuk dengan harta rampasan tadi, panglima tentera musyrikin pun berpatah balik menyeranglah orang Islam. Itulah sebabnya berlaku kekalahan dalam tentera Islam. Baik, seterusnya Nusaibah. Nusaibah ni adalah seorang sahabat wanita yang bertugas merawat tentera Islam. Tentera Islam yang cedera, dia yang merawat dalam peperangan Uhud ni. Tetapi apa yang berlaku kat dia? Nusaibah tadi berdiri sambil menghunuskan pedang di samping Rasulullah SAW kerana mempertahankan baginda. Nusaibah ni mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Seorang lagi sahabat Nabi iaitu Abu Dujanah. Abu Dujanah ni pula menjadikan belakang badannya sebagai perisai kerana melindungi baginda. Dia pun melindungi Nabi juga sebab tentera musyrikin dah menyerang balik. Baik, apa yang berlaku pada Nabi? Nabi Muhammad SAW cedera kedua lututnya, berdarah kedua pipinya dan patah giginya. Ini kecederaan yang Nabi alami. Cedera kedua lutut, berdarah kedua pipi dan patah giginya. Kecederaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Uhud. Baik, bila dah berlaku serangan daripada tentera musyrikin tadi, tentera Islam 70 orang tentera gugur syahid termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 70 orang yang syahid dalam peperangan Uhud. Semua tentera syahid tadi dikebumikan di kaki bukit Uhud bersama pakaian mereka. Ini yang berlaku kepada tentera Islam yang syahid dalam peperangan Uhud. Baik, manakala tentera musyrikin yang terbunuh pula seramai 23 orang. Tentera Islam yang syahid 70 orang. Tentera musyrikin yang terbunuh 23 orang. Kemenangan kepada tentera musyrikin. Baik, kesan daripada perang Uhud ini, orang munafik dan Yahudi Madinah telah mengejek tentera Muslim yang kembali ke Madinah. Tentera musyrikin, tentera munafik tadi, tentera Islam yang munafik yang 300 orang yang berpatah balik tu, bila nampak je tentera Islam balik, dia orang mengejek. Mengejek tentera muslimin yang kembali ke Madinah. Sebab apa mengejek? Sebab berlakunya kekalahan pada tentera Islam. Baik, perang Uhud ini telah menjadi sejarah hitam kepada umat Islam. Sebab kalah, itu yang menjadi sejarah hitam. Sebab apa dia orang kalah? Tentera Islam kalah. Dia ada dua sebab. Yang pertamanya, ingkar perintah ketua. Dan yang keduanya, sifat tamakkan harta perang tadi. Kalau dua sifat ni tak ada dalam tentera Islam akan menang juga dalam perang Uhud. Baik, dalam perang Badar Islam menang, tentera Islam menang. Dalam perang Uhud tentera Islam kalah. Baik, kita akan tahu lagi lebih banyak lagi perang lagi. Untuk hari ini setakat ni sajalah untuk nota pelajaran sirah kita untuk tajuk perang Uhud. Sekian. Ustazah harap semua dapat salin nota, baca, hafal apa yang Ustazah bagi, insya-Allah. Sama-sama kita ingat perjuangan tentera-tentera Islam kita. Okay. Setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.